أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sidang maghrib yang dirahmati Allah, baik di Masjid Baitul Salam maupun tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti daras pada malam ini di rumah masing-masing, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan hari yang sangat bersejarah pada tarikh hari ini 23 Mac, di mana pada tahun 1889 bertepatan dengan tarikh ini Hazrat Masih Maud alaihissalam telah mengambil biat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan dunia yang jauh meninggalkan wujudnya dan tenggelam di dalam kecintaan dunia, telah mengutus seorang utusannya seperti mana sunnah-sunnahnya yang terdahulu. Apabila manusia telah jauh meninggalkan wujudnya, maka Allah Ta'ala akan mengutus utusannya untuk menarik kembali, untuk mengajak kembali umat manusia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Begitu jugalah selepas 1400 tahun diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam kembali mencintai keduniaan dan meninggalkan wujud Allah Ta'ala. Dan seperti mana saya katakan tadi, merupakan sunatullah bahawa Allah Ta'ala tidak akan membiarkan umat manusia ini jauh meninggalkannya, kerana Allah Ta'ala sangat mencintai makhluknya ini. Untuk membawa kembali umat manusia, untuk membawa atau mengajak kembali umat manusia mendekatkan diri ini kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada wujudnya. Seperti mana sunnah-sunnah terdahulu, dia mengutus seorang utusannya di akhir zaman ini. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam merupakan wujud yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala dalam semua umat manusia, di antara semua umat manusia. Beliaulah yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mengembalikan dan mengajak umat manusia mendekatkan diri kepada Allah. Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam salah satu syair yang beliau tulis berkenaan dengan jemaat ini dan berkenaan dengan wujud beliau sendiri, bahawa beliau menulis ek katra uske fazl ne darya bana diya, me khakta usine suraya bana diya. Beliau menggambarkan bagaimana keadaan jemaat ini. Dan pada hari ini kita dapat melihat kebenaran apa yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan jemaat ini benar-benar dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau menuliskan bahawa dari setitis setitis air, walaupun dalam syair itu beliau tidak tulis air, tapi dari perkataan titis itu kita dapat mengertikan bahawa ianya bermaksud dari setitis air. Dengan kurnianya, iaitu dengan kurnia Allah Ta'ala, ianya telah menjadi sungai yang luas, sungai yang mengalir. Jadi dari seorang tadi, Hazrat Masih Maud alaihissalam hanya seorang saja yang mendakwakan diri sebagai utusan Allah Ta'ala pada waktu itu dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendirikan jemaat ini. Beliau waktu itu seorang saja. Tetapi beliau telah menggambarkan bagaimana kemajuan jemaat ini akan mencapai ke seluruh pelosok dunia. Seperti mana Allah Ta'ala berjanji kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, "Mehe teri tabligh ko zamin ke kinarung tak puncaunga." Aku akan sampaikan tabligmu ke penjuru-penjuru dunia. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam begitu yakinnya dengan janji Allah Ta'ala ini, maka beliau menulis syair ini bahawa dari setitis air tadi, dengan kurnia Allah Ta'ala telah menjadi sungai, telah menjadi sebatang sungai yang
mengalir. Mekhakta usini Suraya benadia. Aku hanyalah debu, kata beliau. Jadi memang orang tidak mengenal beliau waktu itu. Beliau berasal dari sebuah kampung yang sangat terpencil. Tidak diketahui oleh orang, tidak dilihat, tidak dipandang oleh orang. Tapi beliau menuliskan dengan penuh keyakinan, mekhakta usini Suraya benadia. Aku bagaikan debu, aku bagaikan debu, tetapi dia telah menjadikan aku bintang Suraya. Bintang yang gemerlapan. Ini keyakinan Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan sekarang ini kita dapat melihat bagaimana beliau tadi seorang diri, beliau tadi setitis air, kemudian jemaat ini bagaikan sungai yang mengalir begitu luas sekali, dan wujud beliau bagaikan waktu itu bagaikan debu, tetapi Allah Ta'ala telah mengangkat wujud beliau menjadi bintang Suraya. Inilah keyakinan yang ditanamkan oleh Allah Ta'ala di dalam wujud Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan akhirnya beliau atas perintah Allah Ta'ala telah mendirikan jemaat ini. Dan waktu itu hanya puluhan orang. Tetapi pada hari ini kita melihat bagaimana jemaat ini tersebar di lebih 200 buah negara. Dan jutaan umat manusia telah beriman kepada beliau. Kerana keimanan kita ini dasarnya adalah keimanan kepada Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah SAW telah mewasiatkan bahawa pada akhir zaman nanti Allah Ta'ala akan mengutus seseorang untuk mengembalikan iman yang telah terbang ke bintang Suraya, untuk mengembalikan kecemerlangan Islam, untuk mengembalikan kegemilangan Islam melalui seorang wujud yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang berasal dari Qadian, yang merupakan mekhakta usini Suraya benadia. Aku bagaikan debu, tetapi dengan kurnianya, dengan fazalnya, dia telah menjadikan aku bintang Suraya. Apa yang diinginkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam daripada kita semua? Tujuan Hazrat Masih Maud alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membangun satu jemaat ini. Tujuannya adalah untuk mengasingkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah di dalam banyak tulisan-tulisan beliau yang merupakan nasihat-nasihat kepada setiap anggota jemaat dan kepada setiap umat manusia. Beliau sangat menekankan satu nasihat ini, iaitu berkenaan dengan ketakwaan. Takwa ini sangat penting, sehingga kan beliau dalam salah satu syair beliau menuliskan bahawa har ek neki ki jar ye ittiqa hai. Bahawa akar segala kebaikan itu adalah takwa. Agar ye jar rahe to sab kuch raha. Kalau akar ini, iaitu akar ketakwaan ini ada dalam diri seseorang itu, maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di hari yang penuh bersejarah ini, 23 Mac, di mana semua jemaat-jemaat di seluruh dunia sedang merayakan hari ini dan bersyukur kepada Allah Ta'ala bahawa hari itu, tarikh itu merupakan tarikh penggenapan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 23 Mac merupakan tarikh penggenapan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala telah mengangkat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Al-Masih yang dijanjikan, Masih Maud yang dijanjikan, Imam Mahdi yang dijanjikan untuk membawa kembali umat manusia kepada Allah Ta'ala, untuk mengimarahkan kembali kegemilangan Islam. Dan yang dituntut oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam daripada kita semua, supaya kita senantiasa menghidupkan pohon ketakwaan di dalam diri kita. Dan inilah nasihat beliau yang ingin saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya ianya senantiasa segar di dalam pemikiran kita apa yang ingin Hazrat Masih Maud alaihissalam daripada kita semua. Beliau tidak menginginkan kekayaan kita. Beliau tidak menginginkan kehormatan kita. Tetapi yang beliau inginkan dari kita adalah hidupkanlah pohon ketakwaan di dalam diri setiap anggota jemaat.
Jadi sebab itulah beliau menuliskan di dalam malfuzat bahawa nasihat yang perlu bagi anggota jemaat ialah tentang ketakwaan. Jadi beliau mengatakan nasihat yang perlu bagi anggota jemaat adalah berkenaan dengan takwa. Ini kerana menurut orang-orang yang bijak pandai, Tuhan tidak suka kepada benda-benda selain ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ma'al lazina taqaw wal lazina hum muhsinun. Jemaat kita benar-benar memerlukan ketakwaan. Terutama sekali dengan fikiran bahawa dia harus berhubungan dengan orang yang mendakwakan diri sebagai utusan dan beat dalam jemaatnya. Supaya orang-orang yang menderita penyakit benci, dengki dan syirik atau bagaimana bentuk sekalipun mendapat keselamatan dari musibah ini. Kita tahu bahawa jika ada yang jatuh sakit, sama ada penyakit itu berat ataupun ringan, jika penyakit itu tidak dirawat atau tidak bersusah payah dalam mengubatinya, penyakit itu tidak akan sembuh. Satu bintik hitam yang muncul di muka melahirkan kerisauan yang begitu besar. Jangan-jangan bintik hitam ini akan merebak dan menghitamkan seluruh wajah. Begitu juga dengan maksiat, ia adalah bintik hitam di atas hati. Tuhan kita Maha Rahim dan Maha Karim. Dia juga Qahar dan Muntaqim. Dia melihat satu jemaat di mana banyak kata-kata yang hebat, sedangkan amalan mereka tidak seperti yang mereka ucapkan. Jadi, untuk menghukum jemaat seperti itu, orang-orang kufar yang akan muncul. Mereka yang belajar sejarah akan dapat mengetahui bahawa telah beberapa kali orang Islam tewas di tangan orang kafir. Misalnya, Genghis Khan dan Hulagu Khan telah menghancurkan orang Islam. Padahal Allah berjanji akan membantu dan menolong orang Islam. Namun, orang Islam tetap kalah. Peristiwa seperti ini kadang-kala terjadi. Asasnya ialah apabila Allah Ta'ala melihat bahawa la ilaha illallah dilaungkan, tetapi hati mereka ke arah yang lain, perbuatannya pula memperlihatkan kecenderungan ke arah dunia, maka dia akan memperlihatkan sifat kaharnya. Jadi ini yang diinginkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan ini yang dituntut oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam daripada kita semua. Bahawa jangan kita hanya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi hati kita condong kepada dunia. Maka orang-orang seperti itu akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Seperti mana yang terjadi kepada umat Islam yang terdahulu. Mereka melaungkan bahawa mereka cinta kepada Allah Ta'ala, tetapi perbuatan dan amalan mereka cenderung kepada kecintaan dunia. Jadi yang diinginkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam daripada kita semua, timbulkanlah sifat ketakwaan ini. Timbulkanlah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah dengan sifat yang seperti itu Allah Taala akan menyelamatkan kita semua. Rasa takut kepada Tuhan berlaku apabila manusia melihat sejauh mana hubungan antara ucapan dan amalannya. Apabila dia melihat bahawa qaul dan fi'lnya atau perkataan dan perbuatan seseorang itu tidak sejajar, maka ingatlah perkara itu boleh menarik kemurkaan ilahi. Jika hati tidak bersih, walau berapapun ucapan itu nampak bersih, dalam pandangan Tuhan, hatinya tidak mendapat apa-apa nilai. Sebaliknya, kemurkaan ilahilah yang menyala. Jadi, setiap orang harus melihat bagaimana keadaan dalam diri sendiri, bagaimana keadaan batin. Jika dalam jemaat kita ada yang begitu, yakni ucapannya lain dan amalannya memperlihatkan sesuatu yang lain, ingatlah bahawa kesudahannya tidak akan baik. Apabila Allah melihat satu jemaat itu kosong hatinya, sedangkan lidahnya mengucapkan banyak perkara, Allah Ta'ala itu Maha Ghani, Allah Ta'ala itu Maha Kaya. Dia tidak akan ambil peduli tentang jemaat seperti itu. Khabar gaib tentang kemenangan Badar, kemenangan kelihatan cerah dalam segala segi. Namun Rasulullah SAW tetap berdoa sambil merintih. Hazrat Abu Bakar bertanya, kenapa begitu? Sedangkan janji kemenangan sudah ada. Jadi Rasulullah SAW menjawab, Zat Allah itu Maha Ghani. Mungkin dalam janji Tuhan itu menuntut satu syarat yang tersembunyi. Inilah salah satu contoh yang dapat kita ambil daripada wujud suci Rasulullah SAW.
Walaupun kemenangan Badar itu telah dijanjikan, tetapi Rasulullah SAW tetap berdoa merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana Rasulullah SAW bersabda, zat Allah itu Maha Ghani, mungkin dalam janji Tuhan itu menuntut satu syarat yang tersembunyi. Begitu juga kemenangan Islam melalui jemaat ini telah ditakdirkan, telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ianya menuntut ketakwaan daripada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kita mengingati hari ataupun tanggal 23 Mac ini, di mana Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam atas perintah Allah Ta'ala telah mendirikan jemaat ini dan menuntut daripada kita semua supaya kita sentiasa berusaha menghidupkan pohon ketakwaan di dalam diri kita ini, supaya melalui pohon ini, melalui ketakwaan ini, kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, kita akan dapat meraih kemenangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan demikian bagi kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.